Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina wa fahhimna ma lam nafham. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat memulakan satu siri pengajian barulah. Okay. Kita dah ada pengajian ilmu saraf, alhamdulillah, dalam program Talaqi FPK ni. Jadi bermula minggu ni, insya-Allah kita akan ada setiap hari Rabu malam lah, insya-Allah seminggu sekali. Kita akan ada pengajian kitab Al-Idah fi Ulumil Balaghah, karangan Al-Khatib Al-Qazwini. Okay. Sebelum kita bermula, saya tunggu dalam seminit dua dulu. Okay. Esok adalah kita cuti esok ya, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Esok 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Okey, alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memanglah hak kita atas dia adalah kita memang kena selalu berselawat. Bila kita ingat, kita kena selalu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya memang kita kena ingat. Kita kena ingat. Dan bila kita ingat aja kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang tanggungjawab kita dah setiap hari, kita kata setiap hari, setiap pagi, petang, malam. Kita ingat aja, tidak kira lah kita tengok bawah kereta ke, kita kira lah kita tengok duduk saja ke, ataupun kita tengah buat kerja ke, kita ingat ke Nabi, kita selawat. Kita selawat. Tetapi apabila mari hari Jumaat, kita kena perbanyakkan lagi, pertingkatkan lagi selawat kita tu. Okay? Sebab tu dalam hadis sahih tu yang Nabi kata apa? Perbanyakkan selawat pada Nabi pada hari Jumaat kan. Nabi tak kata selawatlah kepada aku pada hari Jumaat. Nabi kata perbanyakkan selawat. Maknanya yang hari-hari lain tu memang ada selawat seumur dah. Cumanya bila mari hari Jumaat tu kita perbanyakkan selawat. Kita selawat banyak lagi. Okey. Saya tak nafikanlah selawat pada Nabi ni adalah apa nak kata, maknanya kita masing-masing lah amalan. Pada orang dia boleh konsisten di selawat tu. Maka ada siapa perekat tu, kalau kita tengok kan, ada setengah ustaz kita tu, bila dia kain dia ceramah pun, dia akan selawat dalam masa ceramah tu kan. Perasan tak? Ada beberapa orang ustaz kita, bila ceramah, dia sebut sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak, ada selawat sama. Mungkin orang yang macam ni mungkin di waktu lain tu memang di selawat sama. Okay. Tapi itulah, kita usahalah seboleh mungkin lah untuk kita perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik, 9:35 dah. Baik, saya rasa saya boleh mula. Macam ni. Okey. Yang pertamanya saya nak
jelaskan dulu pasal kelas ni dulu. Okey. Sekarang ni sebagaimana yang saya sebut pada awal tadi, iaitu kelas ni adalah kelas talaqi at-tahbik. Kita kata yang kedua lah. Yang kedua yang melibatkan, yang pertama melibatkan ilmu saraf, yang kedua ni melibatkan ilmu balaghah. Okey. Dan kenapa saya buat kelas ni? Kerana pada semester ini saya mengajar satu kursus untuk pelajar ijazah sarjana muda pengajian bahasa Arab kita di Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIZA, yang kita panggil PAS semester 5. Saya mengajar mereka tajuk kajian teks Balaghah Al-Qazwini. Di mana subjek ni kita rangka kurikulum dia dulu. Dia punya silibus dia adalah kita baca, kita ambil maklumat maknanya daripada kitab Al-Idah karangan Al-Khatib Al-Qazwini. Okay. Dan kita khususkan kepada ilmu bayan dan ilmu badi'. Ilmu ma'ani sebelum ni, pada semester yang sebelum ni, mereka dah belajar al-balaghah yang berkait dengan ilmu ma'ani, iaitu bacaan kepada kitab karangan Bakri Syekh Amin. Okay. So yang ni maknanya dalam sistem pengajian PAS kita, ini maknanya level yang kedua lah untuk subjek balaghah. Dan ada 2 level saja. Okey. Baik. Jadi sehubungan dengan itu, oleh kerana sekarang ni saya mengajar subjek ni, jadi saya selepas saya bincang dengan admin Dr. Ustaz Fauzi, insyaAllah doktor nanti insyaAllah setahun lagi insyaAllah. Dan setelah mendapat perkenan dekan fakulti, kelulusan dekan, maka saya kita buatlah kelas ni. Cumanya kelas ni tidak sama macam kelas saraf yang hari Ahad malam tu. Sebab kelas saraf hari Ahad malam tu saya akan baca satu-satu, babit satu-satu, syarah satu-satu. Tapi kelas ni saya akan baca mana yang perlu saja. Saya akan baca, saya akan pilih-pilih lah, tebuk-tebuk, lompat-lompat, kata tak. Apa yang pada pandangan saya perlu diketahui oleh pelajar dan juga mereka yang mengikuti kelas ni lah. Kita akan baca satu-satu. Dan tiada masalah kalau semasa saya ada kelas, semasa saya mengajar tu, semasa saya syarah tu, tiba-tiba ada yang nak tanya mana-mana perenggan ke contohnya yang saya tak baca, tak apa, boleh. Boleh. Maknanya kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya postpone dulu. Di luar sana ramai lagi sahabat-sahabat saya yang memang Masya Allah mutakhassisun dalam ilmu balaghah yang saya boleh rujuk lah. Okey. Jadi itu caranya, maknanya kita akan baca apa yang pada pandangan saya dia pentinglah untuk diketahui. Okey. Dan kelas ini untuk pelajar-pelajar saya yang mengambil subjek ni, kelas ni bukanlah wajib untuk mereka. Kelas ni adalah kelas macam kelas tambahan lah. Maknanya apa yang saya ajar yang dalam jadual jadual kelas mereka tu, maka saya bolehlah pula ulang balik dekat dalam kelas ni. Jadi mungkin ada dalam kalangan mereka yang mungkin tak faham, kurang faham ataupun tak berapa jelas, dan mungkin tiada kesempatan dalam kelas kita yang biasa untuk bertanya, ataupun mungkin pada masa kelas tu dia faham, tetapi selepas dia baca balik, dia timbul pula persoalan baru, maka bolehlah dia tanya dalam kelas tambahan. Okay. So itu yang pertama dalam kelas ni. Okay. Okay, yang kedua, malam ni kalau sempat saya akan baca sikit. Kalau sempat saya akan baca sikit. Kalau malam ni kalau tuan-tuan dan puan tengok pada skrin tu, Al-Fann Nuthani fi Ilmi Bayan, kalau sempat saya baca. Saya masuk selalu kalau sempat lah. Pada janji lagi. Sebab apa? Sebabnya kelas kita ni dia kena ada muqaddimah dulu dah. Kita tak boleh terus baca Al-Fann Nuthani fi Ilmi Bayan. Okey.
Jadi kita ada muqaddimah dulu yang akan saya sebutlah beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan balaghah dan sebagainya. Sebab kita ni ambil tengah dah. Kita tak akan baca ilmu ma'ani. Kalau kita tengok dalam buku kitab balaghah, okey. Kita punya kitab yang menghimpunkan perbahasan tentang ketiga-tiga ilmu ni lah. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badiah ni, dia akan ada di bahagian depan tu adalah muqaddimah tentang balaghah. Tentang balaghah. Jadi hari ni saya akan sebut muqaddimah yang akan terdiri daripada beberapa perkara lah. Okay. Baik, boleh kita dah 9.40. Okey. Saya mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tadi saya bagi tahu bahawa tujuan kelas ni dibuat dia berkait dengan apa saya kata subjek yang saya mengajar lah. Okey. Itu tujuan daripada sudut tu. Okey. Di sana ada satu lagi tujuan. Okey, tujuan iaitu kita kena faham dah apabila kita nak belajar ataupun nak menguasai sesuatu ilmu, kita kena ada 4 syarat. Kita kena ada 4 syarat. Okay. Syarat ni disebut oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi. Syarat ni iaitu dia kata la yakunul alimu aliman. Dia kata la yakunu al-alimu aliman. Seseorang yang alim itu tidak dikira alim lah, tidak jadi alim. Ataupun kalau kita kata tidak layaklah untuk panggil dia ke ulama ataupun alim. Orang yang tahu tentang sesuatu ilmu. Yang ni kaedah ni disebut bukan balaghah saja ni. Ini adalah melibatkan mana-mana ilmu. Ini satu perkara umum ni. Dia kata la yakunul alimu aliman illa, melainkan dengan bi umurin arba'ah. Dia kena ada empat perkara. Kalau dia dapat menguasai 4 perkara ni, barulah dia tu dikira alim. Okay. Boleh tulis lah. Boleh tulis apa dia yang 4 perkara tu. Okay. Yang pertama, nanti Ustaz Fauzi pun boleh lepas ni tulis dekat bahagian komen dah. Okay. Yang pertama ialah al-ihatatu bi usuli hadzal ilm. Saya katakan tadi, kaedah ni yang Asy-Syatibi sebut ni, syarat ni boleh terpakai kepada mana-mana ilmu yang kita belajar kan. So sekarang ni dalam ilmu balaghah. Okay, so kita fokus pada ilmu balaghah. So yang pertama adalah al-ihatatu bi usuli ilmi balaghah. Apa makna al-ihatatu bi usul? Dia kena menguasai, dia tahu. Al-ihatah ni maknanya dia tahu belaka semua berkenaan dengan al-usul. Dia belajar, dia baca, dia faham, dia ingat. Dia tahu belaka. Berkenaan dengan apa? Dengan usul dia. Dia setiap ilmu ni dia ada usul dan dia ada furu'. So syarat pertama yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi ni, dia cukup dengan usul. Dia kena tahu usul dia. Itu syarat dia. Kalau dia tahu dengan furu' dengan apa lagi, tu memang lebih lagi hebat lah. Lagi cukup lah syarat tu. Syarat yang pertama tu. Jadi dia kena tahu usul. Itu satu. Okey. Adakah cukup dengan tahu saja? Tak. Dia ada yang kedua. Yang kedua ialah dia panggil husnul ibarati anhu. Husnul ibarah ni maksud dia husnul ta'bir. Mana dia tu yutqinut ta'bir anhu. Apa maksud dia? Maknanya apa yang dia dengar, apa yang dia belajar, apa yang dia faham tu, dia boleh sampaikan. Al-adab. Dia boleh sampaikan tu dengan baik. Maknanya dia bukan saja dia baca, dia faham, dia menguasai ilmu tu, dia faham seorang tidak. Tapi dia boleh khabar ke orang, dia boleh ajar pada orang, dia boleh bagi tahu pada orang, dia boleh share pada orang, dia boleh hurai pada orang sebagaimana dia tahu tu. Dan orang pun tahu. Itu yang kedua. Dia kena ada yang kedua tu. Husnul ibarati anhu. Okey, itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, tambah sikit lagi,
Kalau tadi dia kata al-ihatatu bi usuli ilmil balaghah. Dah, okey. Yang ketiga adalah ma'rifatul lawazim. Lawazimihi. Dia ilmu ni, mana-mana ilmu, dia ada lawazim. Lawazim ni apa dia? Dia sama ada dakhiliyah ataupun kharijiyah. Kalau kharijiyah tu dia berkait dengan ilmu-ilmu lain. Lawazim ni benda-benda yang berkait dengan ilmu balaghah ni, sama ada di dalam dakhiliyah ataupun kharijiyah. Kalau kharijiyah tu dia berkait dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya, apa kaitan balaghah ni dengan ilmu ad-dalalah contohnya dah. Apa kaitan balaghah ni dengan ilmu nahwu contohnya. Oh, dia tahu yang tu. Dia boleh kaitkan, dia boleh huraian yang tu, dia faham yang tu, dia syarah yang tu. Dia boleh syarah yang tu. Okey. Contohlah. Jadi itu yang ketiga. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, syarat yang terakhir ialah daf'u syubahi anhu. Dia boleh tolak sebarang kekeliruan, sebarang syubhah yang ditimbulkan oleh orang lain pasal ilmu yang dia pelajari itu, ilmu yang dia kuasai itu, ilmu yang dia tahu. Kalau dia boleh tolak, mana orang kata gini dia jawab gini, orang kata gini dia jawab gini, Masya Allah, hebatlah, dia tahu, dia boleh. Dia ada hujah untuk dia tolak. Dafa'u syubah dia panggil. Dafa'u syubah anhu. Maka kalau dia ada yang tu, maka tu syarat yang keempat. Saya ulang balik dah. Al-ihatatu bi usuli al-ilm, hadzal ilm. Kat dalam bab ni, dalam konteks ni, bi usuli ilmil balaghah. Lepas tu husnul ibarati anhu. Yang ketiga, ma'rifatu lawazimihi. Dan yang keempat, daf'u syubah anhu. Mungkin Ustaz Fauzi boleh tolong, admin boleh tolong tulis dekat komen. Okay. Jadi orang yang ada keempat-empat ni barulah dia layak. Dia layak dipanggil orang yang alim. Okay. Alim. Okay. Boleh. Clear dah? Itu saya nak mulakan yang tu. Jadi apa kaitannya dengan tujuan kelas ni? So kalau boleh lah, kalau boleh kelas ni, okay. Kelas ni tak lama dah, kelas ni satu sem je. Satu sem ni 12 minggu. 12 minggu maknanya 12 kali pertemuan. Okey. Dah sempat baca setakat mana, wallahu a'lam dah, 12 kali pertemuan ni. 14 kali pertemuan, maaf. 14 kali pertemuan. Tapi kita cuba untuk tackle nombor 1 dengan nombor 2. Boleh? Mungkin nombor 1 lah dulu. Al-ihatatu bi usuli hadzal ilmi. Tapi ilmu ni besar, tapi tak apalah. Hadzal ilmi ni kita spesifik kepada ilmil bayan. Kita spesifik kepada ilmil bayan. Maknanya al-ihatatu bi usuli ilmil bayan min ulum al-balaghah. Contohnya gitu. Boleh. Ustaz Hilmi Akhtar, Masya Allah. Ustaz Hilmi dah tulis dah. Ustaz Hilmi ni sahabat saya dari Melaka. Okey. Qala al-Imam Syatibi. Okey, itu. Boleh dah? Boleh baca situ. Apa ni? Kita cubalah yang pertama tu. Setakat yang kita boleh lah. Al-ihatatu bi usuli ilmil balaghah. Okey, bukan itu saja, kalau boleh sahabat-sahabat bila faham tu dapat husnul ibarati anhu. Dapat husnul ibarah. Mana boleh cerita kepada siapa-siapalah yang dia faham apa yang kita sampaikan. Baik, tu tujuan yang kedua kelas ni lah. Kita cubalah setakat yang kita boleh. Baik. Sebelum kita bermula, kita baca, seterusnya saya kena sebutlah dulu apa nama kitab ni. Kitab ni ada depan saya ni. Ni kitabnya. Dan memang lama dah guna kitab ni, dah banyak sem dah. Kitab ni comel lah juga cetakan dia. Al-Idah fi Ulumil Balaghah dah. Dan ataupun boleh download kitab ni di internet, ada je, tarik je tahmil, lah. Tahmil tu download lah. Tahmil kitab Al-Idah. Okey. Tapi sepanjang yang saya jumpa memang yang ni saja ada. Maksud saya hanya cetakan ni saja. Cetakan yang saya tunjuk ni. Okey, dia tak sama dengan yang ada depan saya ni. Yang ada depan saya ni comel. Sebab apa? Sebab muhakkik kitab ni dia dah bubuh tajuk dah.
Dia kan kalau kitab zaman dulu kan, tak? Kitab zaman dulu tak? Dia tulis tu tulis straight je kan. Kadang-kadang tajuk tu pun kita tulis. Kita kena idrak sendiri, kena ijtihad sendiri apa tajuk dia kan. Kita tengok mafhum dia, pakrah tu ni tajuk dia. Kadang-kadang tak tahu tajuk ni, hak ni berti mana. Tu dia masuk kepada next issue. Tu kan kitab lama kan. Tak? Sebab apa? Sebab As-Sakaki ni dia ulama kurun yang ke-8 Hijrah. Kurun yang ke-8 Hijrah. 700 tahun dulu kitab ni. Tapi muhakkik ni yang cetakan yang ada dengan saya ni, dia bubuh tajuk. Dan tajuk tu dia buat warna merah. Jadi itu membantu kita untuk inilah, untuk mudah kita baca dan mudah kita fahamlah, tahu dia punya isi dia. Dia dah bagi siap-siap dah. Okey. Jadi bila saya tengok di internet, memang mana-mana laman web yang kita boleh tahmil tu ataupun tanzil tu, download tu, hanya ada nuskah cetakan ni saja. Tapi tak apalah, dia okey je, boleh je baca dah. Ada setengah-setengah tu dia buku baris tempat-tempat yang tu tak ada masalah. Okay. So boleh download dan kita akan baca di skrin saya akan paparkan yang download. Okey. Namanya apa? Namanya adalah Al-Idah fi Ulumil Balaghah. Al-Idah fi Ulumil Balaghah. Sepatutnya saya tunjuk muka depan dia dah, kat depan ni dah. Tapi kadang nak kena cari balik tajuk ni. Tak apalah. Takut sekarang ambil masa pula nak cari tajuk ni. Saya baca je lah. Saya sebut je lah. Al-Idah fi Ulumil Balaghah. Al-Idah. Alif. Hamzah bagi bawah. Ya. Ba. Alif. Ha. Al-Idah. Maknanya penjelasan. Awdaha yudihu idah. Penjelasan. Bayan maknanya. Okey. Tawdih. Nama tu. Waddaha yuwaddihu tawdih. Awdaha yudihu idah. Maknanya lebih kurang lah, maknanya penjelasan, penerangan. Okay. Yang dikarang oleh siapa? Kitab ni masyhur dah. Kitab ni orang yang belajar balaghah memang masyhur. Memang sangat-sangat masyhur. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada kitab ni, masya-Allah, satu kedudukan yang tinggilah dalam pengajian ilmu balaghah, di mana orang yang belajar di fakulti lughah, kuliah lughah, belajar ilmu balaghah, belajarlah mana-mana bahasa, dekat mana-mana belajar bahasa, dia akan tahu pasal kitab ni. Mungkin dia akan penuh belek kitab ni, penuh merujuk kepada kitab ni dan sebagainya. Masya-Allah, kitab ni memang masyhur sangat-sangat. Okay. Bahkan contoh-contoh yang ada dalam kitab ni boleh dikatakan dia ada juga dalam kitab-kitab yang selepas dia sampai ke sekarang ni. Sebab balaghah ni kan kadang-kadang kalau kita tengok kan orang yang pernah belajar balaghah tahulah. Okey, sama ada di sekolah ke ataupun di peringkat pra-universiti ke ataupun di universiti ke ataupun selepas bakalarius, selepas BA ke, memang kita tengok contoh tu kadang-kadang contoh yang sama je. Betul tak? Contoh yang sama sahaja. Dan kadang bila kita tengok balik contoh tu, dia mari mana? Mari daripada mana? Oh, rupanya mari daripada kitab Al-Idah. Dan kitab Al-Idah tu pula, dia ambil dalam kitab-kitab sebelum dia tu. Tapi hak yang Al-Idah ni lah yang menjadi masyhurnya. Okay. Dan pengarangnya adalah Al-Khatib Al-Qazwini. Al-Khatib Al-Qazwini yang mati pada tahun 739. Dia mati pada tahun 739. Tidak. Okey. Yalah. Jadi kita tahu dah nama kitab kita dan kita tahu dah nama pengarang dia, Al-Khatib Al-Qazwini. Okey. Baik, jadi sehubungan juga dengan bila saya sebut nama kitab dan juga nama pengarang dia, so saya nak ceritalah sedikitlah tentang sejarah perkembangan ilmu ini. Sangat-sangat ringkas. Dan cerita ni ringkas je, tak mau detail-detail, tak mau. Ringkas sahaja. Sejarah perkembangan ilmu balaghah ni. Okey. Dia macam ni. Kita semua tahu bahawa setiap ilmu ni yang berkait dengan agama Islam ni, tidak kira lah fiqh ke, tafsir ke, hadis ke, ilmu-ilmu bahasa, termasuk ilmu balaghah juga. Sebenarnya dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan Quran. Dia berkait dengan Quran.
Sebab apa? Sebab Quran ni merupakan salah satu daripada sumber kepada ilmu-ilmu. Betul kan? Tapi dalam konteks balaghah ni dia ada 4 sumber ilmu dia. 4 sumber ilmu dia. Sumber yang paling nombor 1 sekali lah, yang atas sekali adalah apa dia? Quran. Lepas tu hadis sumber dia. Lepas tu syair-syair Arab ni. Lepas tu prosa-prosa Arab. Dia 4 ni. 4 tu memang menjadi sumber kepada ilmu balaghah. Okay. Sebab tu kalau kita buka kitab balaghah, bila kita tengok contoh-contoh dia, sama ada pengarang kitab tu akan buat mari ayat Quran, sama ada hadis Nabi SAW, sama ada syair dan sama ada prosa Arab. Okey, an-nathru. Tapi hak biasanya yang banyaknya adalah syair lah kan. Syair tu banyak kan. Okey. Sebab tu kadang-kadang kita rasa susah kita belajar balaghah ni sebab kita tidak faham syair tu. Kita tak faham syair tu. Bila nak faham syair tu, kita kena rujuk tu, rujuk ni, buka kamus tu, buka kamus ni. Sebab syair-syair yang dia buat mari tu bukan syair-syair sekarang, syair-syair zaman jahiliah. Tak, syair-syair hok lama, zaman klasik. Yang kita memang confirm kena buka kamus baru kita boleh faham. Okay. Tapi kalau tengok pada perkembangan dia, asal-asal ilmu balaghah ni dia memang daripada Quran. Dia asal daripada Quran. Okay. Masyhur cerita bagaimana ada seorang ulama nama dia Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna. Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna. Bagaimana satu hari ada orang tanya dia pasal ada satu syair yang disebut oleh syair tu adalah milik Umrul Qais. Ayat Quran. Bukan, syair tu dia berhujah ayat Quran tu. Yang menceritakan tentang buah zakum. Buah zakum. Maknanya makanan ahli neraka, wal iyadu billah. Yang mana dalam ayat Quran tu kata buat mari tasbih yang kata dia kata wa tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Wa tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Allah buat mari tasbih, nak mentasbihkan buah zakum tu. Dia punya tal'uha, buah tu dia punya kepala buah tu lah. Bahagian atas dia tu dia kata buruknya dia punya taswir, gambaran dia tu Allah kata seperti kepala syaitan. Seperti kepala syaitan. Bila begitu ada orang tanya dia. Okey. Tanya dia kata macam mana boleh Quran buat mari suatu tasbih ataupun suatu contoh yang kita tidak pernah tengok. Biasa kan kalau kita buat tasbih ni, tasbih ni kan dia ada musyabah dengan musyabah bi kan. Musyabah dengan musyabah bi. Biasanya musyabah bi ni adalah suatu benda yang kita boleh tengok lah. Yang kita pernah tengok dan boleh tengok supaya kita nampaklah perbandingan tu, perumpamaan tu kan. Betul tak? Tapi kenapa Quran boleh buat mari benda yang macam tu, yang kita tak pernah tengok. Kemudian kepala syaitan. Syaitan pun tak pernah tengok. So apatah lagi kepala dia. Tak? So macam mana? Okay. Ulama kan dia ada jawapan, dia ulama. semua maklumat, semua syair, semua ni semua dalam kepala dia. Okey. Maka dia kata, jawapan dia mudah je. Dia kata, nak heran apanya? Dia kata, Quran tu dia turun ikut pada apa yang ada dalam budaya Arab. Apa yang Quran sebut tu dalam budaya Arab tu ada. Dia kata mu tak tahu ke? Dia kata bagaimana kita dulu dalam syair. Dia kata syair siapa dia? Syair Umrul Qais. Semua orang tahulah, kenal lah Umrul Qais kan, orang yang belajar adab kan. Umrul Qais pernah sebut dalam satu syair dia kata ayat tuluni
ayaktuluni wal masyrafiyyu mudaji'i. Jadi Ustaz kena cari dulu kat mana dia punya apa ni, tak ingat. Okey. Sekejap dah. Itulah. Dia kata apa? Ayaktuluni wal masyrafiyyu mudaji'i. Mana dah? Apa nanti lepas ni kalau jumpa saya sebut balik. Cuma nak ceritanya bait syair tu dekat bahagian belakang tu dia ada sebut arwali. Arwali. Arwal ni okey. Maksudnya dalam bait syair ni apa ni Umrul Qais sebut apa ni? Adakah kamu nak bunuh aku, sanggup nak bunuh aku, sedangkan aku ni tidur dengan peralatan perang, pedang lah, apa ni, pisau lah, yang mana bentuk dia tu macam kepala hantu. Macam kepala hantu. Okey. Ayaktuluni wal masyrafiyyu mudaji'i wa masnunatu zarkin ka anyabi arwadi. Terima kasih Ustaz Fazli. Okey, cari tak jumpa sana ni. Kamu kat surat mana dah ingat. Adakah kamu nak bunuh aku? Apa ni? Sedangkan aku ni wal masyrafiyyu mudaji'i. Mudaji' ni maknanya bantal aku lah. Tempat aku tidur tu. Al masyrafi ni adalah pedang lah, terjadi pedang. Lepas tu wa masnunah zarkin pun sama jugalah, pedang. Okey. Tapi pedang tu bentuk dia ka anyabi arwadi, seperti anyab. Anyab ni apa? Anyab ni taring. Arwah ni hantu, ghost, jembalan, atau raya ke atau apa ke. Okey. Jadi dia bertanya, baik, mu pernah tengok dah hantu, dia kata. Pernah tengok dah hantu? Dia kata tak pernah tengok. Sama lah dia kata. Maknanya, okey, dalam budaya Arab ada tasbih yang sama dengan Quran tadi. Maknanya Quran turun tu memang ada benda tu. Dia bukan satu benda yang kita kata benda yang baru bagi orang Arab. Dia memang ada dah di dalam sastra Arab tu, di mana orang Arab ni memang terkenal dengan apa ni, hebatnya ilmu bayan dia, tasbih dia dan sebagainya, sastra dia, balaghah dia. Maka sama benda tu. Memang Quran dah meraih dah benda tu. Cuma masalahnya adalah kamu tu tak tahu, kita tak tahu. Okey. Selepas dia jawab tu, bila dia balik, nak ulama dah. Bila ulama dia mikir lah. Dia mikir, kan. Dan memang ni hijab ulama lah, dengan ilmu yang ada pada dia tu. Maka dia pun mengarang satu kitab. Dia mengarang satu kitab, dia namakan kitab dia tu sebagai Majazul Quran. Dan dikatakan itulah kitab yang mula-mula sekali yang sampai pada kita lah. Yang apa ni, makhtutak ke, dicetak saja. Majazul Quran tu ada, tersilap. Yang sampai pada kita, maklumatnya pasal kitab tu yang ditulis oleh apa ni, Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna, yang menceritakan tentang balaghah tu, majaz tu, dan dia ambil dan dia sebut Al-Quran dalam dia punya tajuk dia, Al-Quran. Okay. Maka lepas tu mari kitab ulama-ulama selepas tu semua dia guna Quran. Dia akan berkait dengan Quran. Sebab itulah saya katakan di awal tadi, dalam sejarah perkembangan ilmu balaghah ni memang bermula daripada Quran. Dia bermula daripada Quran. Dia adalah nak memberi khidmat kepada Quran. Dan bahkan tajuk dia tu pun dia bubuh tajuk Al-Quran, Majazul Quran. Dan kitab yang bernama Majazul Quran ni dia bukan karangan ulama ni saja, bahkan ulama-ulama selepas tu memang ramai yang guna kitab dia dengan nama Majazul Quran. Okey, sebagai contohlah. Contohnya Al-Farra. Farra ni anak murid kepada Al-Kisai, madrasah Kufiyah. Dia ada kitab Ma'ani Al-Quran. Okey. Ar-Rumani yang mati pada tahun 382. Dia ada kitab nama dia An-Nukat di I'jazil Quran. Maknanya dia buat kitab ni, dalam tajuk dia tu memang ada Quran. Tujuan dia adalah nak kaji, nak tunjuk, nak zahirkan I'jazul Quran. Maka pada peringkat ni, balaghah tu
Dia berkait dengan nak tunjuk hebatnya Quran ni, mukjizatnya Quran ni daripada sudut tu. Maknanya dia berkait dengan i'jazul Quran. Ni di zaman-zaman awal ni, di zaman-zaman kurung kedua, ketiga, keempat. Nampak? Okey. Baik. Sehinggalah ni pengajian pada masa itu adalah berdasarkan kepada Saliqah Al-Arabiyah. Pada masa itu kalau saya tanya, ada dah ke kurung pada masa itu kurung ketiga, keempat tu, ada dah ke ilmu batin, ilmu bayan, ilmu ma'ani dengan nama tu, dengan pembahagian yang kita belajar sekarang ni? Tak ada. Zaman tu memang belajar berdasarkan As-Saliqah Al-Arabiyah. Al-Jahiz umpamanya Al-Jahiz yang masyhur dengan kitab Al-Bayan wa Tabyin tu. Masya-Allah. Dia punya itu dikira di antara orang yang kira nombor satu lah, tinggi lah. Nombor satu sekali di zaman dia pasal ilmu Al-Balaghah ni. Dia punya karangan-karangan dia sampai sekarang dirujuk dalam ilmu Al-Balaghah. Tapi dia ada cerita tak pasal ilmu Al-Ma'ani, ilmu Al-Bayan, ilmu Al-Badi', tak lagi. Masa tu dia cerita pasal kehebatan Balaghah Arab ini tidak berdasar kepada pembahagian yang kita belajar sekarang. Sebab dia bermula memang macam tu. Saya sebutkan tadi, dia bermula dengan Quran. Lepas tu dia berkembang, dia kaitkan dengan hadis, dengan syair, dengan ni, tapi dia tidak ada pembahagian tu. Sehinggalah mari seorang ulama, masyhurlah ulama ni okey. Nama dia As-Sakkaki. Abu Ya'qub As-Sakkaki. Okey. Tetapi sebelum As-Sakkaki tu ada seorang ulama yang perlu kita sebutlah. Tadi saya sebut Al-Jahiz kan. Tadi saya sebut As-Sakkaki. Saya lupa ada seorang ulama yang sebelum As-Sakkaki tu kita perlu sebut dia. Ulama ni memang masyhur sangat-sangatlah ulama ni dah. Maknanya orang yang belajar balaghah, yang mengambil bidang balaghah ini sebagai kajian dia, perkhususan dia ke, ataupun dia minat bidang balaghah, kok mana pun dia kena kita kata dia kena ambil tahu, kalau boleh dia kena kaji, dan kalau boleh lagi dia baca kitab tu. Kitab ulama tu. Sebagaimana kalau kita ni bidang nahwu kan, kalau kita bidang nahwu si bawah lah kan, betul? Si bawah lah. Dan juga tu guru dia Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahibi. Okey. Ni dalam bidang balaghah ni, ulama ni memang kita kena tahu, kena kaji, kena baca buku dia paling kurang sekali ke. Kalau dia baca tak faham, kita belak pun tak apa. Okey. Siapa dia? Dia memang tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain, iaitu Abdul Qahir Al-Jurjani. Sebab Abdul Qahir Al-Jurjani ni memang ittifaq ulama lah. Ittifaq ulama ini sebahkan ilmu balaghah ni, dia punya kita kata min haisu at-taqani, yang ilmu ma'ani, ilmu bayan dan semua tu, dia yang orang yang mula-mula kita kata menteorikan dia kita kata dialah yang mula-mula mensyarah, hurai cerita pasal tasbih ni, cerita pasal isti'arah ni, cerita pasal yang sekarang ni kita belajar tarik-tarik dalam ilmu ma'ani tu. Okey. Yang pada masa dia tak panggil ilmu ma'ani, dia panggil ma'ani an-nahwu dia panggil. Okey, yang dia ataupun dia qadiyah an-nazm tu. Okey, teori an-nazm tu dia yang buat mari. Dia cerita dia detail tu dalam 2 buah kitab dia. Satu kitab Dalailul I'jaz. Dalailul I'jaz ni bila ulama kita baca, dia kata okey, Dalailul I'jaz ni berkait dengan ilmu ma'ani. Tapi pada masa tu, masa dia karang kitab tu, masa hidup dia tu, zaman dia tu dia tak namakan ilmu ma'ani lagi. Dia namakan ma'ani an-nahwu ataupun an-nazm. Okey. Lepas tu dia karang sekitab lagi Asrarul Balaghah. Asrarul Balaghah berkait dengan ilmu bayan. Dalam tu dia cerita pasal tasbih, dia cerita pasal isti'arah, pasal majaz dan sebagainya. Okey. Baik. Itu Abdul Qahir Al-Jurjani. Abdul Qahir Al-Jurjani ni memang saya kata tadi ittifaq, ijma' ulama bahawa dia ni adalah, kalau Al-Jahiz
kurung-kurung yang sebelum dia kan. Dia zaman tu dia ni pada kurun dia dia meninggal pada 471. 471. Lahir tahun 400, meninggal 471. Maknanya kurun kelima. Kurun kelima tu memang Abdul Qahir memang dia orang nombor satu lah dalam bab ni. Bahkan kenapa dia tu dikira maknanya hak nombor satu hebat daripada ulama-ulama lain, daripada sudut apa? Daripada sudut dialah orang yang mentaqid wa kaedah. Okey, kalau kita baca buku dia Asrarul Balawah dengan Dalailul Ijaz, masya-Allah, dia panjang, dia cerita detail dia cerita. Saya ingat masa saya sambung PhD dulu di UKM, kita ada dipanggil imtihan syamil lah. Imtihan syamil. Imtihan syamil ni satu peperiksaan di peringkat PhD di negara Arab banyak. Memang ada kaedah ni dah. Iaitu pelajar PhD dia perlu baca beberapa kitab, kemudian dia jawab, masuk periksa imtihan syamil. Okey, boleh open book, okey, tapi soalan dia tu tak banyak, satu ataupun dua je, tapi dia punya jawapan dia juga memang merangkumi apa yang dalam kitab tu lah. Maknanya kalau tak baca kitab tu memang tak boleh jawab, walaupun open book pun tak boleh jawab. Maknanya nak ambil imtihan syamil tu dia memang kena baca, kena faham. Bila baca soalan je, boleh jawab, boleh rekah, tapi nak jawapan tu panjang lah. Sebab tu di peringkat PhD. Dia nak mana nak tengok kita ni boleh ke tidak. Sebelum kita jadi pengkaji dalam bidang doktor falsafah kita tu, PhD kita tu, kita mampu. Kita kena dulu peperiksaan. Okey. Saya ingat dulu di UKM masa saya dulu ada. Saya ingat lagi saya dengan Ustaz Abdul Wahid, sahabat saya daripada FKI. Masya-Allah, saya ingat lagi. Kami, saya tahu lah Ustaz Wahid apa dia memang Ustaz Wahid memang dia pakar dalam bidang balaghah dah, dan banyak mengarang buku lah. Saya rasa pelajar-pelajar kita daripada Unizal memang kenal lah Ustaz Wahid. Okey. Memang dia ada buku banyak yang dia buat. Okey. Tapi saya ingat lagi dengan dia. Saya rasa macam apa kata? Tak pecah kepala ni. Bila baca kitab Dalailul Ijaz. Ceritanya mukarrarnya adalah kitab Dalailul Ijaz. Allah, saya baca memang apa nak kata, tak faham sepenuhnya lah. Okey. Tapi semasa pembacaan saya tu, saya nampak macam mana dia punya metodologi dia tu. Okey. Dia nak cerita sesuatu tu, dia akan cerita panjang. Dia akan cerita panjang berulang kali. Dan satu poin yang sama tu dia berulang kali. Sebab apa? Sebab saya belajar, sebab dia fi marhalatit taqid. Dia nak teorikan benda tu. Contoh dalam Dalailul Ijaz, dia nak kemukakan teori an-nazm, qadiyatun nazm. So bila dia nak kemukakan teori tu, maka dia hurah tu panjang, detail, berjala-jala. Okey. Jadi kita nak baca, nak faham tu memang ialah kita bukannya native speaker kan, bukan orang Arab, orang Melayu dah. Kita nak baca nak baca. Akhirnya jalan gitulah. Rasa nak pecah kepala orang kata. Okey, tapi alhamdulillah, imtihan syamil kita tu, kami tu alhamdulillah, masuk tu bolehlah jawab sebab open book kan. Duduk alhamdulillah. Tapi nak cerita pengalaman tu. Okey. Baik, jadi balik semula pada Abdul Qahir tadi. Ada satu lagi benda yang berkait dengan Abdul Qahir ni. Suka ada cerita pasal Abdul Qahir ni. Bacalah sejarah hidup dia. Okey. Insya-Allah. Abdul Qahir ni adalah satu-satunya antaranya ulama yang dia tidak pernah belajar di luar negara. Dia belajar kampung dia je, di bandar dia je, bandar Jurjan saja. Tapi dia boleh menjadi seorang ulama yang hebat, bahkan melahirkan ulama-ulama yang hebat dalam bidang masing-masing. Dalam bidang bahasa lah. Okay. Dia belajar di Jurjan je. Dia ni memang tidak mampu, ayah dia tidak mampu untuk hantar dia pergi belajar ke negara lain, ke tempat lain. Dia hanya belajar di Jurjan saja, dan pada masa tu di Jurjan tu, pada masa dia tu ada dua orang ulama hebat lah. Seorang ulama tu dalam bidang nahwu, seorang lagi dalam bidang, dua dalam bidang bahasa lah, dalam bidang bahasa. Bidang bahasa. Seorang tu adalah anak saudara kepada Abu Ali Al-Farisi, dan seorang lagi nama dia Al-Qadi Ibn Abdul Aziz Al-Jurjani. Okey, dia ulama yang hebat pada masa tu. So, dia ngaji dengan dua orang ulama hebat ni dan juga ulama-ulama yang lain, dan dengan sifat dia sendiri yang suka mengkaji, membaca buku-buku, pandangan-pandangan Al-Jahid, Abu Hilal Al-Askari, sebelum dia tu, akhirnya dia jadi hebat.
jadi hebat. Bahkan dia bukan setakat tu, bahkan dia telah mentaqidkan, buat kaedah untuk ilmu balaghah ni dan mengemukakan teori an-nazm. Dan melahirkan ulama-ulama lagi lepas tu yang hebat-hebat juga. Maka sebab itulah orang Abdul Qahir ni adalah satu syakhsiah, tokoh yang dalam ilmu balaghah yang memang letak tinggi sekali dan perlu dibaca dan dikaji. Dan saya ingatlah masa saya belajar kat BA dulu lah, okey. Saya belajar dulu dekat Madinah tu, memang dengan seorang tok guru je ilmu balaghah ni, dengan seorang tok guru saja. Seorang tok guru. Saya kena sebut nama dia sebab ialah satu-satunya tok guru saya yang mengajar saya ilmu balaghah daripada tahun 1 sampai tahun 4. Tahun 1 dengan dia, tahun 2 dengan dia, tahun 3 dengan dia, tahun 4 pun dengan dia. So ilmu ma'ani belajar dengan dia, ilmu bayan belajar dengan dia, ilmu badi' pun belajar dengan dia. Nama dia Dr. Kamil Jan. Dr. Kamil Jan. Okey. Dia dah pencen dah. Dia pencen dah. 3 tahun lepas tu. Masa tu dia mengajar saya tu dia muda lagi lah. Itu cerita tahun 1990 hingga 1995. Saya belajar dengan dia tahun 1991, tahun 1 sampai ke tahun 1995. Sampai sekarang bila saya mengajar balaghah tu, memang saya sampaikan ilmu-ilmu yang saya belajar dengan dia lah. Antaranya lah. Cumanya galaknya memang saya tak boleh nak kontak dia. Saya cuba nak kontak, nak cari dia tapi saya tak dapat. Sebab bukan apa, sebab kalau saya jumpa dia, saya nak ucap terima kasih lah. Sebab sekarang ni saya memilih bidang balaghah ni sebagai bidang perkhususan saya lah. Master saya dalam bidang balaghah. PhD saya juga berkait dengan balaghah. Master saya di UKM, saya kaji Al-Haqiqah wal Majaz, perbandingan pandangan Abdul Qahir Al-Jurjani, Abu Ya'qub As-Sakaki dengan Al-Khatib Al-Qazwini. Okey. Itu master saya. Dan PhD saya keboleh bacaan buku balaghah start, mana berkait dengan balaghah jugalah. Dan saya memilih balaghah ini sebagai perkhususan. Jadi saya ingat ke guru saya tu tapi tak tahu nak kontak. Saya pernah cari tapi saya dapat maklumat dia pencen dah. Lepas tu dia duduk kat mana saya tak tahu. Okey. Saya pernah semasa saya belajar kat Madinah dulu, saya perhati yang perasan yang dia ni duduk di belakang. Ada satu tempat di Masjid Nabi itu dia duduk kat belakang, antara maghrib dengan isyak dia akan berzikir situ. Maka bila saya pergi buat umrah. Saya pergi buat umrah tahun 2000 kali pertama buat umrah selepas balik daripada Madinah dulu. Tahun 2000 saya lupa dia, 2017. 2018 saya ingat. 2017. 2016. Saya ingat. Okey. Saya pergi cari dia situ dengan harapan maknanya dia mana tahu walaupun 20 tahun 30 tahun mana tahu mungkin itu satu tempat yang kalau dia pergi Masjid Nabi dia akan duduk situ, tapi tak ada. Saya pergi cari tak ada. Saya harap sangat kalau berjumpa dengan dia. Okey, nak cakap dengan dia, nak ucap terima kasih kepada dia. Okey, insya-Allah. Okey, jadi balik pada tadi. Okey, tok guru saya ni, sepanjang 4 tahun saya belajar dengan dia ni, Dr. Kamil Jan ni, memang boleh katakan kitab Abdul Qahir Al-Jurjani ni memang dia pengkaji Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, dan kitab Dalailul I'jaz dengan Asrarul Balaghah tu saya boleh kata memang dalam kepala dia, Kok mana pusinglah kok mana pun pasal Abdul Qahir dalam kitab tu memang dia tahu, memang dia mulim, memang dia muhit betul-betul dengan Abdul Qahir Al-Jurjani. Bahkan dia memang kita kata mengagung-agungkan dah, maknanya dia memang idola lah, kita kata begitu dah. Memang idola. Dia lah Abdul Qahir. Sehingga saya pun sampai terkesan. Okay. Tetapi nak kena cerita juga. Okey. Tetapi dia kurang bersetuju dengan As-Sakaki. Dia kurang bersetuju dengan As-Sakaki. Sehingga kan dalam kelas kita, kalau dia suruh baca buku, dalam buku tu ada sebut qala As-Sakaki, dia kata tak payah baca, lompat dia kata. Skip, dia tak baca. Sampai kan ada dalam kalangan student kami lah, kawan-kawan saya lah dalam tu. Saya ni, kita ni ya senyap je lah kita kan, kita orang Melayu kan, kita senyap je, dengar je lah. Tapi ada beberapa orang, kawan-kawan saya daripada Afrika ke apa semua tu, dia tak puas hati, dia akan persoal, apa-apa tak baca, dia akan debat pun dalam kelas, kita dengar je seronok.
Tapi memang begitu dia tak, sehingga saya kata saya terkesan dengan dia. Memang saya, walaupun di peringkat master tu saya kaji tentang As-Sakaki, tapi kitab Miftahul Ulum tu sendiri memang saya tak baca lah. Saya tidak saya tidak mendalami lah. Okay, cukup untuk sekadar buat kajian. Okay. Saya hanya fokus kepada Abdul Qahir. Saya baca kitab Abdul Qahir Ad-Durjani dan saya baca kitab Al-Idah Qazwini. Tapi Sakaki itu hanya sekadar ambil maklumat tapi tidak mentelaah dan baca lah. Tetapi bagaimanapun balik pada kita pindah pada Sakaki pula. Tetapi Allah telah mentakdirkan apa yang As-Sakaki buat, itulah sekarang ni yang kita duduk belajar sekarang ni, sehingga mewujudkan Al-Madrasah As-Sakakiyah. Apa yang Sakaki buat? Okey, As-Sakaki ni dia meninggal pada tahun 626 Hijrah. Okey, 626 Hijrah. Dia ni ulama kurun yang ke-7 lah. Tengok apa ni Abdul Qahir mati pada tahun 471. Dia mati pada tahun 626 dan Qazwini mati pada tahun 739. Boleh tak apa ni Ustaz Fauzi tulis tarikh mati ni, ataupun mana-mana sahabat tolong tulis tarikh mati ni dekat bahagian komen. Abdul Qahir meninggal pada 471, As-Sakaki 626 dan Al-Qazwini 739. Okey. So Abdul Qahir 471 kurun kelima. Dia telah berjaya, kita kata mengemukakan kaedah ilmu ma'ani dengan bayan tadi kan. So 471 kurun yang kelima. Okay. Kemudian mari As-Sakaki. Sakaki ni kurun yang ketujuh. So di antara Abdul Qahir dengan Sakaki tu jarak tu kan satu kurun lebih dah, satu kurun ataupun dua kurun. Maka ramai tu ulama-ulama yang telah mentatwirkan, telah memperkembangkan lagi apa yang dikemukakan oleh Abdul Qahir Ad-Durjani tadi. Tapi bila mari zaman Sakaki ni, pada masa tu bahkan sebelum tu lagi sebenarnya ilmu mantik, ilmu falsafah ni memang dah kita kata dah berkembang dah. Tapi di kurun tu kita kata kurun tu dia dah masuk pada kurun-kurun yang kita panggil asrul inhitat. Zaman perkembangan ilmu tu dia dah semakin menurun. Maka Abdul As-Sakaki ni dia telah kemukakan ilmu balaghah tu, dia guna apa? Dia masukkan elemen mantik. Sedangkan al-balaghah ni sebelum ni dia tidak berkait dengan mantik. Dia tak ada pembahagian-pembahagian yang kita belajar sekarang ni. Tak ada. Dia dah banyak masuk ilmu mantik oleh Sakaki yang kita kata yang buat benda ni melalui kitab dia Miftahul Ulum. Miftahul Ulum tu satu buku yang dalam tu ada 12 ilmu. Salah satunya adalah ilmu balaghah. Tapi As-Sakaki dia telah membahagikan ilmu balaghah tu kepada ilmu ma'ani. Dia bubuh nama ilmu ma'ani untuk apa? Yang ma'ani nahwu yang Abdul Qahir syarah dalam kitab Dalailul I'jaz dia tu. As-Sakaki ni dia bagi nama baru, ilmu ma'ani. Lepas tu dia senaraikan perbahasan ilmu ma'ani tu. Lepas tu ilmu bayan pula, dia senaraikan perbahasan tu. Lepas tu ilmu badi'. Cuma As-Sakaki ni ilmu badi' ni dia tidak ada satu bahagian khusus lagi dalam kitab dia tu. Dia cerita ilmu badi' ni di akhir selepas dia cerita ilmu bayan. So kalau nampak jelasnya ilmu ma'ani dengan ilmu bayan lah. Ilmu badi' ni dia tak bagi nama ilmu badi', dia bagi nama muhassinat macam tu. Ulama selepas dia pula kalau perkembang lagi dia buat keluar ilmu muhassinat tu, dia beri nama ilmu badi', maka jadi 3 tu. Tapi kita bila kita belajar tentang sejarah balaghah ni, kita kembalikan al-fadlu tu kepada Sakaki, iaitu dialah yang membahagikan kepada 3 tu. Faham tak? Okey. So bila gitu Allah takdirkan pembahagian dia itulah yang berkembang, orang pakai sampailah ke sekarang ni. Sampai ke sekarang ni. Tidak. Jadi sehingga kan orang bagi istilah Al-Madrasah As-Sakakiyah. Dia sebut Al-Madrasah As-Sakakiyah, maka dia punya metod dia tu dia tak sama dengan hak sebelum tu, yang mana orang ulama-ulama sebelum tu, Abdul Qahir sebelum tu lagi Zamakhsyari ke apa, dia tengok belajar balaghah ni berdasarkan salikah Arab. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Jahid saya sebut tadi, memang tak ada lah pembahagian balaghah kepada ilmu ma'ani, ilmu tak ada. Itu pembahagian mantiki, falsafi. Itu yang dikemukakan oleh As-Sakaki
Tapi Allah mentakdirkan begitu, dia berkembang sampai sekarang ni. Okey. Tetapi al-fadlu, jasa perkembangan itu sampai sekarang ni adalah siapa dia? Balik jasa tu. Jasa tu, usaha tu balik kepada Al-Khatib Al-Qazwini. Ha. Allah mentakdirkan apa yang dibuat oleh Al-Khatib Al-Qazwini ni, yang mana Al-Khatib Al-Qazwini dia telah meringkaskan kitab Miftahul Ulum tu, karangan As-Sakaki tu, dia ringkaskan, dia namakan dia At-Talkhis. Dia tak namakan At-Talkhis, kitab dia tu, Talkhis. Okey, Talkhis ni ringkasan lah kan? Ringkasan. Baik. Kemudian selepas dia talkhis, dia syarah pula talkhis dia tu. Maka syarah talkhis dia tu dah dia namakan Al-Idah ni, yang kitab yang kita nak baca ni. So, kitab Al-Idah ni adalah kitab Idahut Talkhis. Huraian tambah penjelasan penerangan kepada talkhis. Talkhis ni, talkhis apa? Talkhisul Miftah. Miftah apa? Miftahul Ulum. Jadi kita sampai kepada apa kita kata poinnya, kaitan kitab ni. Kaitan kitab ni okey dengan apa ni As-Sakaki tadi. Boleh faham dah. Okey. Lepas tu kaitan As-Sakaki tadi walaupun dua kurun tak dengan Abdul Qahir, tetapi As-Sakaki tu ulama kita kata bila dia buat kitab Miftahul Ulum tu memang dia rujuk kepada Jurjani, Abdul Qahir Jurjani, Az-Zamakhsyari, ulama-ulama sebelum dia cuma-cumanya bukanlah masalah, maknanya dia punya metodologi dia tu adalah dia masukkan pembahagian falsafah. Menyebabkan sebahagian ulama dia macam kata dengan sebab pembahagian ni lah menyebabkan pengajian ilmu balaghah sekarang ni dia tidak apa nak kata, dia benda ni dia dalam kalangan native speaker, dalam kalangan an-natiqin bil Arabiyah. Orang-orang Arab. Kita ni yang ghairun natiqin bil Arabiyah ni, tak an-natiqin bi ghairil Arabiyah, an-natiqin bi ghairil Arabiyah ni, maka kita ni hanya belajar hak mana yang kita ni lah pembahagian, maknanya apa? Kita orang Melayu kan. So kita belajar hak yang ada ni lah. Tapi orang Arab dia ada bahkan Dr. Munir Sultan Dr. Munir Sultan dalam buku dia Balaghatul Kalimah wal Jumlah wal Jumal. Buku tu dikarang pada tahun 1988 Dr. Munir Sultan. Dia daripada Mesir lah. Dia sebut bahawa madrasah As-Sakakiyah ni, okey, ini cerita dalam konteks Mesir dah. Memang telah kita kata memang jadi maknanya kaedah tu umum lah kan, semua orang pakai di dunia Arab. Tiba-tiba mari Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul dia cuba untuk bawa satu metodologi, maknanya kembali kepada sebelum Sakaki. Maknanya dia nak ditambah pembahagian falsafah ni ikut cara falsafah tu kan. Yang pembahagian kita belajar sekarang ni ditambah. Dia nak bawa buat satu usaha untuk bawa balik belajar balaghah ni sama macam hak yang tu zaman sebelum As-Sakaki. Tapi Dr. Munir Sultan kata tak jadi dia punya usaha dia tu, gerakan dia tu tak jadi. Akhirnya orang balik juga belajar ikut pada pembahagian sampai sekarang lah. Mungkin ada di sana usaha-usaha yang dibuat oleh beberapa orang ulama di Mesir kan, contohnya kalau kita baca tentang perkembangan balaghah di Mesir, dia ada banyak madrasah. Dia ada madrasah Azhariyah. Ulama-ulama Azhar. Okey, dia buat keluar buku balaghah dia tu secara taklidi contohnya. Lepas tu dia ada pula satu madrasah lain pula. Contohnya Ali Al-Jarib tu dengan Mustafa Amin tu, yang buat kitab Al-Balaghatul Wadihah tu. Yang tu dia buat keluar buku, dia ikut dia madrasah dia panggil Taulifiyah. Dia gabung di antara taklidiyah dengan moden sikit dah. Okey. Lepas tu ada pula lah madrasah lain di Mesir dalam konteks di Mesir. Okey. Jadi walaupun begitu dia tak lari juga daripada pembahagian yang Sakaki buat. Lepas tu sekarang ni kita tengok di mana-mana, di tanah Arab ke, okey, di Malaysia ke, di mana-mana tempat pun bila kita belajar balaghah memang akan belajar ikut pembahagian yang dibuat oleh As-Sakaki. So kita dalam konteks kita ni orang yang bukan native speaker, an-natiqin bi ghairil Arabiyah, maka kita hak ni jelah kita belajar. Kita terima hak ni je dah. Ada pun orang Arab tu kita serahlah pada dia. Okey, dia nak balik semula kepada cara yang lama. Kalau dia boleh usaha, dia usahalah. Kalau dia boleh buat, dia buatlah. Kita ni kita belajar kan.
Okey. Baik, penutup kepada perkembangan ni, okey, sikit lagi, iaitu Qazwini telah dia idah, dia syarah, akhirnya dia berkembang dalam bentuk yang kita ada sekarang ni. Kemudian lepas tu bila mari zaman moden ni, okey, kita tak nafikanlah ulama-ulama Arab, ulama-ulama contemporary kan, dia ramai yang dia belajar di barat kan, Jadi belajar di barat, maka dia terdedah dengan peradaban barat lah, sastra barat dah. Maka dia pun mulalah ambil mana yang bermanfaat tu, dia kaitkan, dia campurkan dengan teori di barat tu, dia gabung sekali dengan yang balaghah ni. Mulalah dia perkenalkan, okey, bila kita belajar balaghah ni, kita kena belajar tentang al-uslub contohnya, teori-teori tentang uslub, stylistik dan sebagainya lah. Tu maknanya kita berkembang, dia dah bercampur dah. So, tak ada masalah. Yang penting balaghah tu dia dapat percampuran, perbandingan, dia integrate dengan yang barat tu, dia dapat mempertingkatkan balaghah Arabiah tu. Tapi kita di Malaysia, kita tengok silibus kita ni je lah. Betul tak? Sebab itulah kita belajar daripada sekolah sampailah ke universiti, kalau contoh tu lah. Kalau contoh lain dah. Okey, cumanya dalam bab ni saya pernah bentang satu kitab hijrah di UMK 2 tahun lepas lah, pada tahun 2018. Dan saya melihat betapa pentingnya kita orang Melayu, walaupun kita belajar balaghah Arab, kita kena kaitkan juga dengan balaghah Melayu kita. Kita kena kaitkan dengan balaghah Melayu kita. Sebab apa? Sebab saya tengok apabila kita mengajar, ialah anak-anak pelajar kita ni, orang Melayu juga, sama macam kita, kita akan guna contoh-contoh Arab. Contoh-contoh Arab, betul tak? Kadang-kadang contoh-contoh Arab tu, dia sesuai untuk budaya orang Arab. Contoh tu. Mungkin dalam budaya kita lain. Jadi bila kita ceritakan juga tentang balaghah Melayu, bila kita buat mari contoh-contoh yang Melayu tu, dia akan dapat mungkin akan dapat pelajar kita tu akan lebih cepat faham. Sebab dia akan bandingkan dalam kepala dia ni, dia akan bandingkan hak yang memang dirasa yang kita panggil ulum sabiqah, maklumat yang lepas dah dalam kepala dia ni pasal bahasa Melayu, kita buat mari hak yang Arab tu, dia boleh bandingkan dan dia akan membantu dia untuk lebih cepat faham. Sebab ada beberapa elemen tu dalam ilmu balaghah ni, walaupun berbeza bahasa, tapi elemen tu kadang dia sama. Dalam bahasa Melayu kita ada peribahasa, kita ada perumpamaan, kita ada matal kan, kita ada banyaklah dalam bahasa Melayu ni. Kita manfaatkan yang tu dalam kata-kata balaghah Melayu ni untuk kita bantu pelajar-pelajar kita dan mereka lebih faham lagi. Saya ingat Dr. Zaki Abdul Rahman dari Universiti Malaya, masya-Allah, tu guru kami lah tu, tu guru kita lah tu, masya-Allah. Dr. Zaki dia dah pencen dah. Dr. Zaki sekarang ada terbit buku lah, ditulis dalam bahasa Melayu pasal ni balaghah Melayu ni, pasal ilmu ma'ani, ilmu bayan. Boleh cari dan boleh baca. Dia tengok idea dia macam mana. Okey. Tapi itu maksudnya dia telah mengaitkan balaghah Arab ni dengan balaghah Melayu. Okey. Baik. Itu tentang saya rasa cukup setakat tu untuk cerita tentang sejarah sikitlah. Sejarah sikitlah. Itu memang saya ringkas. Baik. Kita dah 10.33 dah. Tak apa, saya tambah masa kecederaan sikit, boleh tak? Sebab saya nak habis poin-poin yang saya nak cakap malam ni. Saya nampak nak baca buku ni dah lah malam ni kot. Kita akan mula pada minggu depan lah, insya-Allah, baca buku ni. Saya nak sebut satu lagi sebelum berakhir. Saya nak berakhir dengan ta'rif balaghah. Saya susun dah. Saya nak berakhir dengan ta'rif balaghah. Saya dah cerita balaghah kan, tapi ta'rif saya tak bagi lagi. Tak apa, saya nak sebut juga sikit di hujung sekali. Saya nak tutup dengan yang tu. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu satu poin. Yang saya pernah tulis poin ni dalam status Facebook saya. Lamalah dulu, beberapa bulan yang lepas. Tapi saya nak ulang balik malam ni. Kalau boleh nanti ada sahabat-sahabat kita boleh tulis dekat bahagian komen ya nanti. Mudah kita nak rujuk. Okey. Ulama-ulama kita ni, ni poin ni. Ulama-ulama kita dia telah membahagikan ulum al-lughah al-arabiyah ni kepada beberapa bahagian. Okey. Ada ulama kita yang dulu yang dia bahagikan ulum al-lughah al-arabiyah ni kepada 12. Banyak tu 12. Okey.
Nahwu, sarahnya, balaghahnya, adabnya, syairnya, nafahnya, sampai 12. Okey. Tetapi ada satu pembahagian yang saya jumpa oleh Muhammad ibn Ali, Dr. Muhammad ibn Ali Al-Amri. Okey. Dia seorang pensyarah di Arab Saudi lah. Dia kata, okey, ulum al-lughah al-arabiyah ni kita boleh pecahkan dia kepada 6 je, dia kata. 6 usul dia. Usul ulum al-lughah al-arabiyah. 6 je. Okey, 6. Nombor 1 dia kata fiqhul lughah. Ni mula-mula. Fiqhul lughah. Fiqhul lughah kan, subjek ni memang kan orang yang saya sebut 6 ni memang ada dalam silibus bahasa Arab di mana-mana, di universiti mana, di pondok ke di sekolah memang ada. 6 ni, 6 usul ni. Tapi doktor ni dia hadkan kepada 6. Dia kata hak lain lagi, hak yang pecah sampai 12 lah ke berapa tu, semua dia balik kepada 6. Dan dia mulakan dengan fiqhul lughah. Ingat tak yang kita belajar fiqhul lughah, kita belajar tentang sejarah bahasa. Bagaimana bahasa tu bermula? Adakah dia tauqifiyah ataupun dia istilahiyah? Adakah bahasa tu ya Allah bagi automatik gitu sedia dalam kepala otak kita ni, kita boleh bercakap bahasa, ataupun kita memang asalnya kosong, kita kena belajar, kena cipta, kena buat sendiri, kena istilahkan dia, kena cipta tu cipta ni ke guana. Tak ingat tak kita belajar fiqhul lughah? Tak. Itu salah satu elemen yang ada dalam fiqhul lughah. Okey. Dan juga dalam fiqhul lughah tu elemen tentang apa yang sinonim tu, apa? Musyarak lafzi, musyarak maknawi, al-abda, satu kalimah membawa dua makna yang berlawanan. Okey, satu kalimah tapi makna dia tu saling-saling berlawanan. Itu semua dalam fiqhul lughah. Okey, tak apalah. Itu satu. Yang kedua adalah al-aswat. Al-aswat. Al-aswat tu ilmu pasal sebutan yang fonologi tu, yang makhraj huruf tu. Kita belajar dalam tajwid tu apa semua tu. Okey. Yang kalau biasanya kalau di universiti dia memang ada ilmu pasal aswat ni, suara ni, sebutan ni, pasal makharijul huruf ni, dan biasa dia kaitkan dengan lahjat. Saya ingat dulu masa saya belajar dulu, subjek saya adalah al-aswatu wal lahjat. Ingat lagi yang mengajarnya Dr. Fa' Abdul Rahim, masya-Allah. Okey. Yang ketiga adalah ilmu saraf. Dia dahulukan saraf dulu. Okey. Kemudian baru ilmu yang keempat iaitu nahwu. Okey, saraf dengan nahwu. Dan kalau masih ingat dalam kelas saraf dulu saya sebut di dalam mukadimah kelas saraf yang hari Ahad tu, memang Ibnu Jinni sendiri pun sebut bahawa kalau kita nak ngaji, kalau ikut turutan lah, daripada segi turutan, kena ngaji saraf dulu baru ngaji nahwu. Tapi sekarang ni kita ngaji dua-dua selalu kan. Okey, tak apalah. Tapi nak cerita maknanya kena tahu saraf dulu baru tahu nahwu. Sebab saraf tu dia berkait dengan binatul kalimah, binaan kalimah. Bila kita settle binaan kalimah, barulah kita pergi kepada ayat-ayat, kalimah dengan kalimah, hubungan kalimah dengan kalimah ayat tu menyebabkan nahwu, i'rab kan. So kita start dengan saraf dulu. Dia katakan Ibnu Jinni sebut dalam tu. Tapi apalah maknanya saraf lepas tu nahwu. So fiqhul lughah, aswat, saraf, lepas tu nahwu. Okey, dua lagi apa? Dua lagi adalah yang kelima ni balaghah. Balaghah mari nombor 5. So balaghah ni aslun min usul ulum lughah arabiyah. Usul aslun min usul ilmi lughatil arabiyah. Ataupun yang kata ilmu min ulumil lughatil arabiyah boleh juga. Okey. Balaghah. Okey, last kali nombor 6 apa dia? Cuba teka. Apa dia? Nombor 6 ialah ilmu dipanggil sina'atus syi'ri. Benda tu ilmu al-arud wal qawafiyah. Benda yang berkait dengan syair. Benda yang berkait dengan syair. So mungkin akan tanya dah sastra adab macam mana? Sebenarnya okey. Adab tu duduk mana? Adab tu sebenarnya dia memang berkait dengan apa? Balaghah tadi dan berkait dengan ilmu al-arud wal qawafiyah juga. Sebab adab ni dia punya bahan mentah dia adalah apa? Syair dengan prosa ada. An-nafru contohnya ar-risalah, surat karangan, surat karangan kan? Cerita-cerita ada, al-qissah ada, fanul qissah, novel ke apa semua tu kan. Itu masuk bawah an-nafru, bukan asy-syair juga. Itu bahan dia. Benda tu kalau kita belajar kita guna alat apa? Kita guna alat apa? Bukan kita guna alat dia balaghah. Nahwu pun boleh, sarah pun boleh. Sebab adab tu dia adalah bahan. Bahan dia yang mana kita akan guna nahwu, kita akan guna sarah, kita akan guna balaghah.
Ha, kita akan guna apa lagi tadi, ilmu al-arud wal qawafi, nak tengok syair tu. Maka sebab itulah maknanya adab tu dia pada pandangan doktor ni dia tidak bukan satu aslun min usul. Dia duduk berkait dengan yang 6 tadi. Boleh dah? Okey, so tolong ingatlah 6 ni. Okey, baik. So kita dah lebih dah ni 10 minit dah, janji sejam je. Okey. Kelas kita ni sejam je dah. Okey, 9.30 sampai 10. Tapi tak apalah, malam mula-mula ni kita pelajari sikit masa kecederaan. Okey, masa kecederaan. Jadi last kalinya saya pun nak sebut pasal ada panjang ada cerita, ada sebenarnya balaghah ni apa benda. Ni orang kelas sekali cerita pasal sejarah, cerita pasal ulama tu, cerita begitu, gini. Last kali baru tanya, dah balaghah ni apa? Tak apa dah. Ni metodologi ya. Orang kelas sekali bagi apa dulu, tak apa. Nak cerita balaghah dulu pun tak apa, tapi tak apalah. Kita seolah macam cerita dulu balaghah ni. Lepas tu sebenarnya balaghah ni apa? Balaghah ni. Okey. Inilah okey. Jangan sebab saya nak simpulkan benda-benda yang saya tahu tu dalam satu ayat yang mudah, yang pelajar-pelajar saya, sahabat-sahabat yang mengikuti ni dapat ingat waktu sampai bila-bila mudah. Kalau tanya, balaghah ni apa? Kalau tanya nahwu ni apa, kita boleh jawab, nahwu ni adalah i'rab begini. Sarah ni apa? Dan balaghah ni apa? Okey. Dia balaghah ni, dia ada dalam balaghah ni, bila kita nak cerita pasal balaghah ni, dia ada 3 atau 4 elemen. Tengoklah. Okey. Dia balaghah ni mula-mula dia ada orang yang bercakap. Okey. Saya ni kata saya bercakap. Okey, saya bercakap. Lepas tu yang kedua, dia ada orang. Orang apa yang kita cakapkan kepada dia tu mukhatab lah. Okey. Saya ni mutakallim. Lepas tu dia ada mukhatab. Lepas tu yang menghubungkan saya ni dengan mukhatab tu, saya mutakallim tu mukhatab. Yang menghubungkan saya mutakallim dengan mukhatab tu adalah kalam tu, kalam. Okay, kalam. Kalam saya tu, ayat saya tu, ayat kan? Ayat tu dia ada kalimah yang keluar daripada mulut saya. Yang mulut saya sebut tu, keluar daripada mulut saya tu kalimah yang membentuk ayat tu, dia menjadi kalam dan dia mari daripada dalam diri saya ni. Apa dah? Saya mutakallim buat keluar kalam, dalam kalam tu ada kalimah kepada mukhatab. Okey. Mukhatab tu pula dia ada level dia, situasi dia, keadaan dia, jenis dia, orangnya lagu mana. Dan dia ada hati yang akan memahami, ada telinga yang akan dengar, dan dia akan ada hati, ada akal untuk dia faham. Nampak tak? Kita start situ dulu. Okey. Dipaham situ dulu. Sebelum kita tahu apa benda balaghah. So, saya ulang balik lah. Okey, tak apa, saya ambil masa sikit. Okey, sekarang ni ada saya, ada anda. Apa yang datang daripada saya adalah kata-kata saya ini yang mari daripada saya, dalam diri saya ini. Kata-kata saya ni ada kalimah. Ada jumlah kalam lah. Kalami lah, kalam saya. Masuk ke telinga awak, anda. Dan diproses oleh akal ni, dan juga hati anda. Dan anda tu adalah ada level-level dia. Okey. Jadi balaghah ni sekiranya saya mengeluarkan suatu kalam dan kalam itu bertepatan dengan level anda, anda faham apa yang saya katakan. Satu, faham. Dan saya sebut tadi, anda ada akal, anda ada hati. Dan apa yang saya sebut tu memberi kesan kepada anda dan anda rasa macam jelas, dan anda rasa faham maksud saya tu. Bahkan bukan setakat faham dengan jelas, tapi ia mencetus satu benda yang apa kita kata, benda lain, perkara lain lagi. Maksudnya saya ni ada poin at-ta'thir tu, memberi kesan sampai terasa Masya Allah, kita rasa hebatnya, Masya Allah. Kata-kata tu, Masya Allah, kita sangat-sangat faham, bukan faham sikit-sikit, sangat-sangat faham tak? Kita rasa jadi memberi kesan pada kita kata-kata tu, maka benda itulah dia adalah balaghah. So apabila kita bercakap, orang faham apa yang kita cakapkan, kita berjaya sampai kepada orang tu, dia faham.
Okey, dia faham, dia tahu. Maka itulah dia balarah. Bahkan kalau dapat memberi kesan kepada dia pula, maka itulah dia yang kita kata menepati ciri-ciri balarah yang sepenuhnya. Di situ dia ada ilmu ma'ani, dia ada ilmu bayan, dia ada ilmu badan. Sebab tu kalau kita bercakap tu ilmu ma'ani kita betul. Ilmu ma'ani kita betul ni mudahnya adalah nahu kita tu betul. Sebab Abdul Qahir Al-Jurjani dia cerita pasal ma'ani an-nahu dengan an-nazmu. Nahu kita betul, sorah kita betul. Sebab kalau nahu kita salah, sorah kita salah, orang tak faham. Itu hal basic sekali. Nahu kita betul. Lepas tu pula kita punya pilihan susun dipanggil al-isnad. Isnad dia. Kaitan di antara kalimah-kalimah mubtada' khabar lah, fa'il ke maf'ulun bih kita pilih tu kena daripada segi isnad, sama ada dia khabari ke insya'i ke. Lepas tu dia ada pula ayat kita tu kita al-itnab ke, al-musawat ke, ataupun al-faslu wal waslu yang kita belajar dalam ilmu ma'ani tu. Lepas tu ada pula ilmu bayan, kita bubuh tasbih pula contohnya. Kita bubuh isti'arah tu sebenarnya. Lepas tu kita guna pula muhassinat dalam ilmu badan tu, lafziyah ke maknawiyah, kita mari tibak ke mutabaqah ke jinas ke. Kalau semua elemen tu ada, masya-Allah, memang kita kata level intaj balaghi, intaj kita kata kalam kita yang memang level balaghah dia tu tinggi lah, sebab tiga-tiga tu ada. Okey, tapi hak basic dia kalau kita bercakap orang faham apa yang kita cakap tu sesuai dengan level orang tu, maka itu pun dah kira balaghah dah. Sebab apa? Sebab balaghah tu kan, kita tengok balik kepada lafaz lughawi dia, balaghah tu adalah apa? Sampai. Dia balik kepada isu dia isalul makna. Bila sampai je makna, orang faham dah tu, beres. Tu kira dah jadi dah tu, kira dah balaghah dah tu. Sebab sampai dah maksud tu. Cumanya, sepatutnya lah, bukan hanya setakat tu, tak. Kita kena ada lagi unsur-unsur lain yang bukan hanya setakat orang faham, tapi bahkan dia boleh takfir, memberi kesan. Saya tutup dengan contoh ni dah. Contoh ni disebut oleh Dr. Adi Hidayat. Saya tengok ada salah satu video dia. Dalam YouTube pun ada, boleh cari. Dr. Adi Hidayat ni ulama muda di Indonesia kan, yang sekarang ni sedang meningkat naik kan. Dr. Adi Hidayat, masya-Allah, dia punya ingatan dia kan. Dia cerita, dia cerita tentang balaghah ni yang berkait dengan Nabi SAW. Dia cerita macam ni. Kita semua tahu kan, apabila sembahyang Jumaat, bila sembahyang Jumaat, kalau makmum tu dia masuk, kalau kita pergi sembahyang Jumaat tu masuk dalam masjid kan, kalau tu imam tengah khutbah pun kita kena buat apa? Kita kena sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu kan. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Lepas tu baru kita duduk kan. Atau ada masuk-masuk tu duduk selalu. Kan sabit dalam satu hadis masyhur kan yang Nabi kata, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah hadis tu sahih dah. Maknanya Nabi kata siapa-siapa yang masuk dalam masjid, lepas tu dia jangan tak boleh duduk lah, tak boleh duduk kecuali dia kena solat dulu sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kan, baru dia duduk. Jadi Dr. Hadi Hidayat kata, benda tu kalau tengok pada sahabat wurud hadis, benda tu dia berlaku ketika Nabi sedang berkhutbah Jumaat. Ada seorang masuk, dia terus duduk. Tapi Nabi tak suruh tegur kepada orang tu, tak. Nabi sebut secara umum. Lepas tu Nabi sebut man dakhala. Nabi kata ya fulan tak. Nabi kata man idza dakhala ahadukum gini. So sahabat semua dengar. Nak ceritanya, apa yang Nabi sebut tu, para sahabat ni kita fahamlah ayat tu semua faham. Tetapi kita tengok pada situasi yang berlaku sebenarnya, para sahabat ni hebatnya dia faham maksud Nabi tu lebih lagi. Ini saya sebut elemen taksir, elemen takfir yang ada dalam tu, yang kita tengok guna kacamata balaghah. Apabila Nabi sebut gitu, dan benda tu pula situasi tu berlaku depan ni, maka hukum yang kita kata ni, Dr. Hadi Hidayat kata, hukum yang kena solat tahiyatul masjid dulu, barulah kita duduk.
Semua yang dalam masjid tu, orang Madinah, sahabat yang duduk Madinah tahu belaka dah benda tu. Tapi kenapa Nabi sebut, dan Nabi sebut secara umum, dia faham. Dari segi balaghah dia faham. Maksud Nabi tu, dia faham bahawa Nabi sebut ni untuk orang ni, dan orang ni adalah bukan orang Madinah, orang yang mari daripada luar. Maka selepas pada sembahyang tu, para sahabat pakat dia selalu jumpa orang tu, tanya mu mari daripada mana, apa gini. Dan para sahabat pun memberi bantuan pada dia, layan dia, sebab dia dikira macam tetamu yang baru sampai ke Madinah. Kenapa tak? Dengan sebab satu ayat yang Nabi sebut tu, para sahabat ni dia boleh faham lebih daripada tu lagi. So tengok bagaimana takfir kalam Nabi tu, dia yang saya sebut tadi kan, mari daripada Nabi, masuk dalam telinga sahabat, dengar, faham, sampai ke hati, memberi kesan. Dia boleh baca, dia tahu. Tu memang level tinggi lah. Walaupun apa ayat tu biasa je. Dia tak ada ayat tu kita kata dia tak adanya tasbih tak ada. Ayat level biasa je. Waktu kena dengan kawanin ataupun kawaid ilmul ma'ani tu, kena tu. Memang kena tu, confirm. Tu kalam Nabi tu, hadis tu. Tapi dilihat daripada sudut balaghah dia tu. Bagaimana kita nak tatbikkan ta'rif balaghah, maklumat balaghah yang saya sebut tadi. Tengok daripada sudut tu. Itulah dia elemen ta'thir dalam balaghah ni yang dia bersafar pada peringkat tu. Boleh dah? Okey, sebab kita dah lebih kali 20 minit dah ni, dan di 10.30. Tak apa, benda ni kalau ada persoalan saya boleh ulang lagi sebut pada minggu hadapan, insya-Allah tak ada masalah. Cuma yang confirmnya pada minggu hadapan nanti kita akan masuklah kepada ilmu bayan kita ni. Okey, boleh dah? Boleh saya kata ya? Boleh tak macam tu? Dia pakai yang disebut. Boleh tak macam tu? Okey. Baik, minggu depan saya akan sebut dulu, mulakan dengan pembahagian ilmu balaghah ni dulu. Okey, pembahagian ni semua orang tahu. Okey, kita akan sebut pada minggu depan. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa cukuplah saya berhenti setakat ni. Okey, jadi insya-Allah saya harap semoga apa yang saya ceritakan pada malam ni berkenaan dengan mukaddimah. Mukaddimah ilmu balaghah. Saya harap pelajar-pelajar saya, juga sahabat-sahabat apalah yang tuan-tuan dan puan-puan yang online ni dapat ambil sedikit maklumat, ilmu daripada apa yang saya sampaikan ni. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.